Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan tumpuan kita sebenarnya masih lagi berkaitan dengan pemerkasa plus ataupun pemerkasa tambahan seperti apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita ingin mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak. Dan hari ini ataupun malam ini topik yang kita pilih ialah pemerkasa tambahan talian hayat PKP 3.0. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan Skype untuk bercakap tentang isu ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Academy Science Malaysia. Halo Datuk, apa khabar? Khabar baik, selamat gawai. Oh ya, selamat hari gawai. Datuk tak balik ke Sarawak ya? Kita mengikut SOP. Betul. Baik, Datuk, ini topik yang menjadi perhatian sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan. Tetapi sebelum kita nak bercakap tentang pemerkasa tambahan ataupun pemerkasa plus ini, saya nak dapat pandangan Datuk sebagai rakyat Malaysia. Bagaimana Datuk melihat tentang PKP 3.0 ini daripada perspektif rakyat dan dengan total lockdown yang dikenakan sekarang ini? Apakah ini mungkin akan memberikan sedikit ruang dan juga kelegaan sebenarnya dalam usaha kita untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, Datuk? Okey, terima kasih Sawi kerana menjemput saya biasa untuk memberi pandangan sedikit sebanyak tentang kerajaan dia ada dua perkara yang perlu perhatian di sini yang pertama ialah untuk melindungi nyawa, iaitu kesihatan Kami orang ekonomi sering buat model di mana ada bagaimana nak melandaikan kelok. Sekarang saya rasa kita bukan lagi landaikan kelok, memang kelok memang saya rasa dah macam menakutkan Itu dari segi kehidupan nyawa manusia, iaitu nyawa rakyat Malaysia. Yang kedua ialah berkaitan dengan ekonomi yang akan kita bincangkan Dan di dalam ekonomi ini ada tiga perkara yang sering diberi perhatian. Yang pertama ialah dari segi kehidupan kelangsungan hidup individu dan isi rumah. Kedua ialah berkaitan dengan kelangsungan perniagaan. Dan yang ketiga ialah agenda ekonomi makro. So bagi saya apa yang kerajaan lakukan ini adalah, memang saya sebagai orang ekonomi, memang saya merasakan lockdown adalah pilihan yang terakhir yang perlu dipilih. Tapi bila kita melihat jumlah ataupun kes baru COVID dan nama-nama varian yang saya pun tak pernah dengar yang katanya airborne, maka kerajaan telah memilih ataupun buat satu yang perlu dilakukan, iaitu katakan ialah untuk melakukan MCO ataupun total lockdown. Tetapi ia bukan seperti yang mula diperkenalkan tahun lepas pada bulan Mac ke ini agak berlainan sedikit. So ada sedikit kelegaan bagi saya. Itu dulu. Okey. Kita tahu bahawa kerajaan juga cukup sensitif dengan apa yang berlaku, terutamanya bila melibatkan ekonomi dan juga rakyat dan juga keselamatan rakyat secara keseluruhannya, Datuk Dan pelbagai pakej rancangan ekonomi telah pun perkenalkan sebelum ini, dan yang terbaru semua kita tahu tentang pemerkasa plus ataupun pemerkasa tambahan ini. Tetapi ialah mungkin kerajaan juga telah melihat dan belajar daripada pengalaman yang lalu. Jadi apakah Datuk melihat bahawa satu lagi pakej rancangan pemerkasa plus ini juga mungkin akan dapat memberi kelegaan kepada sektor ekonomi dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya, Datuk? Terima kasih. Kalau saya sempat dengan pengumuman yang berhormat dan dan saya agak terperangkat juga bila diumumkan 40 bilion jadi seperti saya dikatakan dengan tangan saya, kita sekarang dah ada package yang diperkenalkan, nilai keseluruhan 380 bilion. Betul, Saya tak boleh membayangkan 380 bilion itu berapa banyak itu. Saya ingat saya mengajar pelajar saya dekat PhD saya suruh dia orang sebelum tu ialah baru 340 bilion. So sekarang ialah 380
80 bilion, itu tidak termasuk bajet untuk 2021. Itu hanyalah tangan. Jadi ini bagi saya memang ini package yang memberi kelegaan kepada ramai rakyat, industri rumah dan perniagaan. Cuma saya dah mengalir ke hujung ni, saya semakin khawatir sebab saya kata ada tak lagi kita ni kewangan yang mencukupi sebab kita tahu bukan kewangan negara kita ketat buat sendiri. Jadi, tetapi kerajaan yang dekat sangat lihat tentang kehidupan, iaitu menjaga nyawa dan juga menjaga kehidupan. So bagi saya sebagai rakyat memang saya mengalu-alukan Tetapi barangkali kalau kita lihat mungkin dari pandangan yang lebih mendalam, Datuk, ada juga golongan-golongan yang merasakan bahawa dalam Pemerkasa Plus ini juga masih lagi ada perkara-perkara yang mungkin tidak dilihat dengan begitu serius oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu mereka. Mereka sebut tentang moratorium yang bersifat automatik sebenarnya, bukan lagi mesti mendapat kelulusan bank dan sebagainya, dan mereka juga mengharapkan mungkin mereka dibenarkan semula untuk mengeluarkan wang dalam simpanan KWSP, mungkin perlu dilanjutkan dan sebagainya. Ini juga antara perkara-perkara yang dibangkitkan oleh rakyat bila kita bercakap tentang Pemerkasa tambahan ini. Tapi tak apa, Datuk, jangan jawab dulu kerana kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Itulah persoalan yang saya ingin dapat jawapan daripada Datuk Dr. Madeline Burma. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita harap mungkin kita dapat mendengar suara Datuk Dr. Madeline Burma lebih jelas selepas ini. Jadi Datuk, tadi saya lontarkan satu persoalan yang agak menarik sebenarnya, mainan dan juga rungutan di kalangan rakyat jelata yang mungkin ada golongan-golongan tertentu yang mengharapkan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya daripada Pemerkasa Plus kali ini. Tapi pandangan ikhlas Datuk bagaimana? Okey, Sir kami boleh dengar sekarang? Ya, jelas tu. Ya. Okey, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknikal. Okey, pandangan tadi memang masa kita memfikirkan tentang bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menceraikan bantuan-bantuan yang diberikan tu, saya sudah membayangkan pasti ada yang suka, pasti ada yang kurang, apa kata orang, dia merasa tak puas hati, tetapi itulah keadaannya yang jelasnya tu perkara yang seperti yang saya sebut tadi, iaitu moratorium. Ada yang mengatakan bahawa sepatutnya ini buat secara automatik, kata, tak payah lagi kena mohon lah ke bank dan sebagainya, sebenarnya kalau kita lihat kerajaan perlu mempermudahkan, sebab mereka ini yang kebanyakan daripada mereka ni yang terkesan ini sudah pun merasakan begitu tertekan akibat daripada pelaksanaan MCO ini. Jadi proses nak memohon semula, melakukan segala bentuk bantuan yang nak minta tu kena memohon lagi. Jadi saya bersetuju dengan apa yang dimohonkan, iaitu untuk memudahkan urusan pentadbiran ini. Tetapi kerajaan ada juga alasan dia, sebab kalau kita tengok selalunya kerajaan cuba mempermudahkan, tetapi mungkin bahagian ini saya lah, sebab saya bukan terlibat dalam itu. Tapi saya rasa rakyat kerajaan perlu dengar rintihan ini, sebab bagi saya ini adalah urusan pentadbiran saja. Bukannya mereka memohon bantuan baru. Dia sekadar untuk menambahkan waktu, sebab kerajaan ada juga memberi 50% kepada mereka yang dapat moratorium 50% hanya ditamat 6 bulan dan sebagainya. So memang ada keprihatinan di sini. Tentang itu bagi saya yang penting. Tentang Aisina, pandangan Datuk, apakah ianya mungkin boleh dipanjangkan seperti apa yang diinginkan sangat, diharapkan sangat oleh KWSP daripada mereka yang simpanan KWSP itu tu? Okey,
saya ni agak sebab saya bercakap ada memegang dua topi lah kalau kita bahasa Inggeris ya. You're holding two hats ya. Satu sebagai rakyat yang mengkaji, saya banyak mengkaji tentang golongan ataupun golongan pendapatan rendah, dan satu pula saya sebagai seorang ahli ekonomi. Bagi saya sebagai rakyat memang ini salah satunya yang mereka harapkan, sebab bagi mereka kenapa perlu menyukarkan, sedangkan dia kata inilah waktu yang terbaik dan waktu yang mereka sangat-sangat perlukan. Betul. Tetapi saya rasa sebagai seorang ahli ekonomi, saya juga ingin memberi perhatian, memberi cadangan supaya rakyat juga perlu hati-hati, sebab ini bukan yang terakhir ya. Sebab saya berpandangan bahawa ini bukan krisis yang terakhir, bukan COVID yang terakhir ini. Sebab pasti ada lagi krisis-krisis lain. Jadi kita tak tahu sama ada mereka ada cukup simpanan atau tidak. Sedangkan mereka yang paling terjedah pada masalah ini atau golongan rentan ini adalah mereka yang mempunyai simpanan yang agak kecil, dan nanti di masa depan mereka juga yang akan merasa terkesan sangat dalam masa depan. Jadi kenalah berhati-hati, perlu mengimbangi antara keperluan masa sekarang dan juga keperluan masa depan bila mereka sudah nanti apa kata orang pencet dan sebagainya. Itu yang saya kata perlu imbangi di situ. Okey, pandangan ikhlas daripada Datuk jugalah. Bila kita cakap tentang Pemerkasa Plus ini, apakah Datuk melihat bahawa apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, terutamanya bila kita bercakap tentang business continuity untuk meneruskan lagi kelangsungan dalam bisnes itu, dalam ekonomi kita sendiri, apakah Datuk melihat bahawa ianya mencukupi sebenarnya seperti apa yang diharapkan oleh mereka yang terlibat dalam bisnes ini sebenarnya tu? Okay. Kalau kita lihat tadi saya ada menyebut dalam ekonomi ini ada 3 aspek sangat perlu diberi perhatian. Nombor 1 ialah agenda prihatin rakyat. Maknanya memastikan makanan atas meja individu kehilangan pekerjaan boleh-bolehnya. Dan kalau mereka hilang pekerjaan, ada subsidi upah dan sebagainya. Itu yang pertama, memastikan kelangsungan hidup. Nombor 2 ialah perniagaan. Meneruskan agenda atau kelangsungan perniagaan. Itu dua agenda itu. Dan yang ketiga, yang kurang diberi perhatian ataupun tidak dilaporkan dalam kebanyakan umuman kerajaan, iaitu ekonomi makro. Iaitu bagaimana pertingkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun memastikan wujud peluang-peluang pekerjaan, memastikan perniagaan sepadan dan tidak ada lockdown. Jadi kalau saya nak jawab, saya cukup jawapan, panjang sangat jawapan saya. Okey, dari segi agenda keprihatinan terhadap kehidupan rakyat, memang saya rasa kerajaan tidak memperhatikan. Kalau kita tengok yang baru, lihat mereka yang berpendapatan isi rumah kurang daripada 2,500, yang mereka yang betul-betul terjejas ini akan dapat 500. Ada orang komplain kata kenapa buat one off je, kenapa tidak beri tindakan. Ialah banyak isu. Dan yang 2,500 2001 maknanya B40 dan M40 pun dapat 300. Dan kita ingat ini bukan 100-200 isi rumah ramai. Itu bagi saya kerajaan memanglah banyak memperhatikan. Yang kedua ialah berkaitan dengan kelangsungan perniagaan. So yang ini juga cukup banyak telah diberikan, khususnya penekanan kepada PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Kita lihat ada program subsidi upah, pengecualian berbayar levy, program macam-macam program yang telah moratorium dan sebagainya. Itu bagi saya nak kata cukup sangat tidak, tetapi dia tidak boleh menyelesaikan masalah. Dia cuma boleh memberi kelegaan dalam masa pendek dan membolehkan mereka ini untuk membangun semula, beri pekerjaan dan membangunkan. Yang saya nak tekankan di sini adalah yang saya rasa kerajaan tidak membuat tapi berpada ialah yang ketiga, iaitu pertumbuhan ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro?
iaitu dari segi penggunaan, tingkatkan penggunaan agregat, tingkatkan pengeluaran agregat. Jadi pertanyaannya di sini kerajaan perlu memikirkan langkah-langkah baru selain daripada lockdown. Datuk naikkan sedikit. Lockdown itu untuk pengeluaran dan permintaan nanti. Datuk naikkan sedikit apa ni mic Datuk tu, kadang-kadang suara Datuk pun dah terputus. Okey. Aduh, pening kepala. Okey. Silakan. Okey, yang ketiga tadi Ya. Tentang yang ketiga bagi saya yang kurang diberi perhatian ataupun tidak dibuat pengumuman, bukan tidak diberi perhatian. Iaitu ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro yang saya maksudkan? Ialah pertama dari keluaran negara kasar kita. Ia perlu dipertingkatkan. Okey. Bagaimana bertingkatkan? Ekspor kena dipertingkatkan. Kita perlu meningkatkan pelaburan asing yang datang. Kita perlu meningkatkan pelaburan domestik. Kita perlu mempertingkatkan pengeluaran ekonomi kita. Maknanya dan juga perlu menggalakkan rakyat kita untuk berbelanja. Dan ini bermaksud lockdown adalah pilihan yang terakhir. Maksudnya segala bentuk aktiviti ekonomi perlu digalakkan. Segala bentuk maksudnya tadi saya kata apa nama tadi? Perdagangan antarabangsa, tourism dan digalakkan. Pelajar-pelajar dan luar negara perlu datang balik untuk belajar ke negara kita. Dan yang seterusnya ialah ini dapat mewujudkan apa yang kami gelar sebagai ekonomi pengganda, iaitu kesan limpahan, dan ini boleh menyebabkan kadar pengangguran berkurangan. Sekarang kadar pengangguran sekitar 4.5 hingga kalau tak silap saya Januari yang itu 4.8 ke 4.9%. Ini sangat tinggi. Jadi ekonomi makro kena diperhatikan. Tapi satu pandangan projek mega teruskan. Okey, satu pandangan juga. Saya suka apa yang Datuk sebut tentang ekonomi makro ini, tetapi sesuatu yang harus kita lihat apa ni Datuk, ya, kalau kita nak lihat kepada perkembangan ekonomi semasa antarabangsa, misalnya mereka juga sedang menghadapi masalah, dan kita juga sebenarnya merasa kesan ataupun impak daripada apa yang berlaku itu. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kerajaan dalam menyesuaikan, membangunkan apa yang Datuk sebut ini, berlatar belakangkan kepada situasi terkini, terutamanya daripada aspek ekonomi itu sendiri secara internasional. Betul. Di peringkat antarabangsa. Okey, memang kita sebagai salah sebuah negara yang begitu terbuka, kita panggil kita ni open economy, ekonomi yang banyak bergantung pada perdagangan, pada pelaburan dan sebagainya. Jadi bagus soalan tadi Syarkawi, sebab dia begini. Kita dalam dari segi aspek ekonomi ada dua, satu luaran dan ialah dalaman. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan ekonomi yang berlaku tadi, kita lihat di luar negara dan sebagainya, sekarang ni sebenarnya tekanan harus diberikan pada ekonomi domestik. So itu yang disebut tadi pelaburan dalam negara kita sendiri, investors dalaman kita. Itu nombor satu. Dan kedua, rakyat kita kena berbelanja. Jadi maknanya kalau kita melakukan lockdown, peniaga tak boleh berniaga sangat. Macam sekarang dia boleh berniaga daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam. Kalau tak silap saya sampai pukul 8 malam. Bagi saya yang bersasar dulu itu memang yang terbaik. Maknanya jangan kita buat total lockdown ini. So jadi bermaknanya peniaga-peniaga kecil kita masih boleh berniaga tapi dengan SOP yang sangat ketat. Itu saya perlu tekankan. Dan satu lagi ialah laporan dalaman, dan dua tadi saya kata kerajaan perlu meneruskan projek mega besar-besaran. Sebab ini tapi ayatnya mesti SOP yang ketat. Jadi bermakna bila projek ini berjalan, maka peluang pekerjaan dapat, dan peniaga-peniaga kecil kita dapat juga mendapat faedah dari segi subcontracting, dan juga sebab kita tahu bila projek-projek mega ini berjalan, mereka akan dapat memberi peluang dari segi mewujudkan projek-projek subcontract. Itu penting. Dan di samping itu juga kita melihat di projek-projek itu banyak MRP, YB kita perlu membuka peluang.
Buatlah projek-projek, baiki parkit, baiki jembatan, baiki surau, baiki rumah panjang, tak kisah. Yang penting mereka di luar bandar ini ada peluang untuk mereka menjana pendapatan dan sebagainya. Itu yang bagi saya kerajaan perlu beri perhatian kepada ekonomi makro. Okey, menarik. Baik, kita tak banyak masa lagi yang tinggal Datuk ya. Sesuatu yang menarik jugalah. Telah pun diumumkan bahawa menteri-menteri kabinet Timbalan Menteri, kalau tak silap saya, mereka tidak akan mengambil gaji untuk 3 bulan untuk membantu kerajaan dari segi keuangan. Dan sesuatu yang menarik juga adalah penjawat awam juga secara semangat atas semangat solidariti mereka sanggup untuk memberi sumbangan ke dalam akaun amanah bencana melalui potongan allowance yang diterima. Jadi apakah Datuk melihat bahawa mungkin inilah semangat yang diperlukan sebenarnya daripada semua pihak, dan kalau mereka di peringkat pemerintah, di peringkat menteri, Perdana Menteri sehinggalah kepada menteri dan sehinggalah kepada penjawat awam sendiri sanggup berkorban ke arah itu, pengorbanan yang diharapkan daripada rakyat juga sebenarnya amat diperlukan untuk mencahayakan program yang dirancang oleh kerajaan. Komen Datuk? Betul, itu satu pandangan yang baik, Syarkawi. Pada mulanya saya ada buat beberapa perbincangan dengan feedback dan sebagainya. Ini pun antara perkara yang mereka telah fikirkan agak ketika juga lah. So jadi kita lihat ada dua pertemuan. Yang satu ialah berkaitan dengan penjawat awam, di mana kita melihat ia berbentuk bagi mereka yang di bawah akan menyumbang RM10 itu yang banyak lah ya. Dan lepas itu dia melihat kadar kedudukan mereka sampai ke peringkat besar dan juga KSN, KSU, KSN dan sebagainya. Ini kita sebagai rakyat mengalu-alukan apa yang pengorbanan yang dilakukan oleh penjawat awam kita. Mereka dalam waktu ini pun mereka bekerja walaupun orang kata mereka kurang kerja, sedangkan mereka itu kerja work from home. Juga termasuk kita punya perangai. Dan yang kedua, menteri. Saya memang sangat mengalu-alukan dan saya rasa sepatutnya dah dilakukan lebih awal lagi sebelumlah kita sampai ke peringkat. Tapi saya nak juga yang ketiga, iaitu sektor swasta juga perlu menyumbang. Betul. Khususnya syarikat-syarikat yang berjaya, yang dapat untung yang terlalu, kita panggil exceptional profit tu. Banyak yang mendapat untung berlebihan sampai 240%. Mereka juga saya harap kerja mereka dan juga menyumbangkan. Kita sebagai rakyat, tanggungjawab kita ialah ikutlah SOP, ambillah vaksinasi, kita jaga kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Madeline Burma kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun masa agak suntuk Datuk ya, tetapi saya percaya bahawa dari masa-masa yang akan datang kita akan duduk semeja. Lebih mudah sebenarnya bercakap secara bersemuka sebenarnya, kerana kadang-kadang ada gangguan melalui percakapan kita melalui kemudahan Skype ini. Tapi apapun, kami cukup berterima kasih kepada Datuk Dr. Madeline kerana sudi bersama dengan kita, dan kita juga pastinya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan kepada ruang bicara ini. Dan ingat, seperti apa juga yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline, kita masih lagi sebenarnya berjuang menentang pandemik COVID-19 ini. Jadi patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi dalam ruang bicara.